Kisah ini merupakan sebuah kisah benar. Jesper merupakan seorang pekerja kedai buku di daerah Ranau. Setiap minggu Jesper dan bosnya yang hanya mesra dipanggil sebagai Abun akan ke daerah lain untuk menghantar buku-buku yang dipesan. Sama ada ia dihantar ke sekolah-sekolah atau syarikat-syarikat swasta tempatan yang menempah perkhidmatan dari kedai mereka. Dan kadangkala mereka terpaksa bermalam di destinasi mereka sekiranya hari sudah terlalu lewat untuk pulang ke Ranau. Satu hari itu mereka diminta untuk menghantar buku ke salah sebuah sekolah pedalaman yang berada di daerah Kota Belud. Oleh kerana jadwal mereka padat pada minggu itu, bos Jesper yaitu Abun mengajak Jesper untuk menghantar tempahan 1 hari lebih awal dan mereka bertolak selepas premis kedai mereka ditutup. Mereka bertolak dari Ranau pada jam 6 petang. Abun sengaja mahu bertolak sehari lebih awal kerana ingin menghantar tempahan pada awal pagi keesokan harinya dan seterusnya ingin menyelesaikan semua urusan yang ada di Kota Belud pada hari yang sama. Seperti biasa, Abun akan membawa Jesper makan di Pekan Kundasang sambil berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan mereka. Selepas makan, mereka meneruskan perjalanan mereka sambil menyalakan rokok era. Jesper bertanya kepada bosnya, "Bos, bilalah kita sampai ni kalau kau drive slow betul?" Abun menjawab dengan tenang dan yakin. "Biar lambat mah, yang penting sampai. Apa juga mau laju-laju, kau drive lah." Mendengar jawaban dari bosnya, Jesper hanya mendiamkan diri dan menghembuskan asap rokok keluar tingkap. Jam sudah menunjukkan 7:30 malam dan Abun memandu dengan sangat perlahan. Tidak lama kemudian mereka pun tibalah di persimpangan Kota Belud. Mereka menuruni bukit yang agak curam. Sepanjang perjalanan, Jesper dan Abun tidak banyak berbicara. Mereka hanya ditemani lagu Beyond dari van yang dipenuhi dengan buku itu. Jesper pula hanya melayan WhatsApp di telepon bimbitnya. Tidak mahu keluarganya tertanya-tanya dengan keberadaannya, Jesper menghantar gambarnya ke grup WhatsApp keluarga miliknya agar mereka tidak bimbang. Tetapi, apabila Jesper ingin mengambil gambar selfie, cahaya yang tidak cukup menyebabkan gambar tidak begitu jelas. Kemudian Jesper pun membuka ruang tingkap dan mengambil selfie semula dan menghantar ke WhatsApp grup keluarganya dengan harapan agar mereka tidak bimbang. Yang mengherankan, van yang dipandu oleh Abun sangat perlahan ketika itu, lebih perlahan dari sebelumnya. Jesper sudah malas ingin menegur kerana khawatir akan disuruh memandu, lalu dia hanya berdiam sahaja. Dalam fikiran Jesper ketika itu, kemungkinan bosnya sedang mengantuk ataupun sedang letih. Jesper cuba untuk melelapkan mata, tetapi telefon bimbitnya asyik berdering dari tadi. Lagi pula, keadaan di dalam van itu tidak begitu selesa untuk Jesper membalas semua WhatsApp yang ada di telefon bimbitnya. Kemudian Abun tiba-tiba berkata, "Kenapa rasa-rasa macam berat betul ni ini kereta?" Jesper menjawab, "Kita angkat buku mah bos. Selalu kita angkat banyak dari ini, tidak begini mah." Abun keheranan. Jesper tidak menjawab. Sesampai di Pekan Kota Belud, mereka terus menyewa sebuah bilik. Oleh kerana kamar mandi hanya satu, mereka bergilir untuk mandi. Dan selepas mandi, Abun duduk di ruang luar, bersantai sambil memakan kudapan yang dibeli. Selesai mandi, Jesper pun keluar ke ruang luar, ingin bersantai bersama Abun. Abun berkata, "Telepon kau dari tadi tiada berhenti bunyi. Amoy kau cari sudah." Jesper yang baru selesai memakai baju terus membuka teleponnya sambil menjawab, "Mana ada Amoy ya bos? Grup bane?" Ketika Jesper membuka WhatsApp grup, terkejut Jesper. Riuh grup WhatsApp keluarga miliknya. Tanpa sadar, sesuatu tertangkap di dalam gambar yang ditangkapnya tadi. Jesper tidak menyadari ketika mengambil gambar tersebut. Namun ahli keluarga Jesper yang perasan akan kewujudan benda tersebut.
Kelihatan di dalam gambar tersebut seorang wanita sedang duduk di bahagian kerusi belakang dengan rambut yang sangat panjang menutup muka. Jasper baru tahu mengapa Abun terasa berat ketika memandu tadi. Jasper memberi teleponnya kepada Abun. Bos, coba kau tengok apa yang cetak gambar masa saya selfie di kereta tadi. Abun sambil menghisap pot miliknya memandang ke arah telepon Jasper. Kedua-dua mereka saling memandang. Dan persoalan timbul, siapa atau apakah benda yang menumpang